Jadi kita tanya, okey, dikatakan Jesus diutuskan 2000 tahun lebih. Okey? Sebab itu tahun Masihi kita 2020. Tahun Masihi. Isa diutuskan. Jadi manusia sebelum Jesus diutuskan, sebelum Jesus turun ke bumi mengikut kepercayaan kamu, Jesus mati di kayu salib, maka mereka ni tak pernah nampak Jesus di kayu salib. Mereka tak pernah nampak Jesus mati untuk menebus dosa. So macam mana dengan manusia yang hidup beribu-ribu tahun sebelum tu? Adakah mereka dapat keselamatan? Mereka kata, yes, they have chance. But I thought, in your theology, mesti percaya bahawa Jesus mati di kayu salib. Kalau Jesus tak mati di kayu salib, tak percaya kepada dia, tak akan dapat keselamatan. So how are you going to explain? Dan tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak dapat soalan yang di mana ada kawan-kawan kita, Masya Allah, ini soalan kerap yang saya terima. Tajuk dia, okay, you claim Islam is the truth. Kamu kata Islam adalah agama yang benar. Agama lain semua tak betul. Agama lain tak akan masuk syurga. Tapi Islam baru 1400 tahun. Macam mana dengan penganut agama dulu? Yang hidup sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad diutuskan. Pernah terima tak soalan macam ni? Pernah. How do you answer? Janji Islam betul lah. Betul ke? Lebih kurang gitu? Ya Rab. InsyaAllah, today I will give you the answer. We go slowly, insyaAllah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, yang ini dia akademik dan dia juga memerlukan kita buat the puzzle. You have to fit in the puzzle. Sebab dia adalah satu big puzzle. Tetapi puzzle ini bila dia berselerak, kita kena ada skill macam mana nak buat benda ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, begini. Kenapa ada banyak agama? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan banyak agama? Menurut perspektif Islam. Dan dalam Islam, saya boleh menjawab terus soalan tadi. Iaitu, Islam baru 1400 tahun. Tetapi adakah manusia lain sebelum ini mereka mati tanpa boleh pergi ke syurga? Jawapan saya, tidak. Saya kata, Islam bukan berusia 1400 tahun. Yang berusia 1400 tahun itu adalah usia Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Itu adalah usia Quran. Tetapi Islam telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi ini. The first man. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diredoi di sisi Allah hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Maksudnya, Nabi Adam dia agama apa? Nabi Ibrahim, pernah baca tak dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 67? Allah, kenapa tiba-tiba dia nak menafikan bahawa sesungguhnya Ibrahim, dia bukanlah beragama Yahudi? Pernah baca tak? Pernah kan? Tak. Kalau tak baca, boleh buka phone je. Ada ayat tu tak? Ada. Kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala nak menafikan bahawa Ibrahim bukan agama Yahudi? Dia ada jawapan. Ini fit the jigsaw puzzle. Kerana orang Yahudi mendakwa bahawa Nabi Ibrahim asal agama mereka. Tapi sebenarnya klaim itu secara historikalnya pun salah. Tahu kenapa? Yahudi ini, Yahuda adalah anak daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini anak kepada siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak ni anak kepada siapa? Nabi Ibrahim. Faham maksud saya? Yahuda, dia adalah the 12 Bani Israel. So far clear ke? Ini macam sejarah pula, pening. Saya cuba pergi slow. Look at my hands. Yahuda adalah salah seorang anak daripada 12 anak Nabi Yakub. Nabi Yakub, gelaran dia adalah Israel. Tahu tak apa maksud Israel? Israel bermaksud Abdullah, hamba Allah. Itu gelaran untuk Nabi Yakub. Okey? So Nabi Yakub ada 12 anak, antaranya Nabi Yusuf dan antaranya Yahuda. Daripada Yahuda ni lahirnya Yahudi. Faham? Kat bawah dah. Now, bapaknya adalah Yakub. Yakub ni bapaknya siapa? Nabi Ishak. Bapak kepada Nabi Ishak siapa? Nabi Ibrahim. Yahudi kat sini. Macam mana Ibrahim ikut Yahudi? Faham maksud saya? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-67, Allah refute mereka. Tak baca ke kitab korang? Bacalah salah silap pun.
It will not make sense. Dia seolah-olah mengatakan, datuk kita yang dah meninggal, ikut agama kita yang baru kita cipta hari ini. It doesn't make sense because he was there before we were born. And he died before we come with the new religion. So maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, di situ Allah Subhanahu Wa Taala refute mereka. Tetapi bila kita kata, Nabi Musa agamanya apa? Islam. Tapi dia adalah tokoh yang diangkat sebagai pengasas agama Yahudi. Jesus Christ, dia agama apa? Islam. Sebab itu di sini saya nak memperbetulkan sedikit kesilapan yang bagi saya lah. Iaitu bila kita sebut agama samawi, secara umumnya kita sebut berapa agama? 3. Yahudi, Kristian, Islam. Tapi kalau kita sebut agama samawi, maksud agama samawi ialah agama yang dari langit. Soalan untuk diri kita ialah, dari langit Allah turunkan 3 agama berbeza ke? Allah turunkan Yahudi kepada Musa, Kristian mengajar 3 dalam 1 kepada Isa, dan tak boleh syirik, hanya tauhid kepada Nabi Muhammad ke? Tak. Maksudnya, terminologi agama samawi, ini adalah agama langit, tak betul mengikut perspektif Quran dan Sunnah. Tak betul. Yang betulnya ialah, semua Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, semua mereka adalah Nabi dalam Islam. Macam mana kita nak fit the jigsaw? I will quote you some quotation daripada Quran. Dalam surah Al-Baqarah, tulis lah. Yang ada tulis lah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, bila cikgu mengajar, dia kena menulis. Nanti peperiksaan. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 213, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dahulunya manusia ini adalah umat yang satu. One nation. Agamanya satu. Satu je agama. Tetapi kemudian mereka berpecah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para utusan, Nabi dan Rasul untuk mengajak manusia kembali kepada agama yang satu itu. Boleh nampak di situ? Dahulunya satu. Only one religion. Cross reference. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, banyak quotation. Jangan pergi beli nombor pula. Ini banyak nombor ni. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 62, Allah kata, orang-orang di kalangan daripada Yahudi, Nasrani dan Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Betul? Ada yang sedang cek Quran. Ada ayat tu? Ada. Ayat ini, dia mudah disalah tafsir. Kerana golongan pluralis dalam Islam. Dia mengaku Muslim, tetapi dia mengatakan semua agama sama. Dia menggunakan ayat tadi. Kan Allah kata, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka dapat ganjaran. Maksudnya, jalan keselamatan tak semestinya mesti menganut agama Islam dan ikut syariat Islam. Ikut Yahudi, ikut Kristian pun boleh dapat keselamatan. Ini adalah penyelewengan fakta. Kerana kalau kita rujuk kepada tafsir itu, Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada Yahudi pada zaman Nabi Musa yang beriman kepada Musa. Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada Nasrani yang mengikut Jesus, Hawariyun dia, Ansarullah dia. Baca dalam surah Saf, surah 61 ayat ke-6. Merujuk kepada yang itu. Bukannya merujuk kepada Yahudi dengan Kristian hari ini. Dia merujuk kepada pada waktu itu. Ini memberi petanda kepada kita bahawa pada zaman-zaman terdahulu, mereka ada Nabi dan Rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Ini cakap saya. Mana bukti Quran? Surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat ke-7. Walikulli qaumin had. Pada setiap zaman, Allah mengutuskan seorang pemberi amaran kepada setiap bangsa. Berapa banyak Nabi dan Rasul, tuan-tuan dan puan-puan? Berapa ribu? Dalam kitab Mishkat Al-Musabih, hadis 5637, dan dalam Musnad Ahmad, muka surat 265-266, Nabi SAW mengatakan bahawa terdapat tidak kurang daripada 124,000 Nabi dan Rasul. 104,000 Nabi dan Rasul. 315 daripadanya adalah Rasul. Tetapi yang kita kenal hari ini,
25 saja. 25. Hanya 25 yang kita kenal.